Dimulakan dengan perkembangan Euro 2024, Switzerland mara ke suku akhir selepas menundukkan juara bertahan Itali 2-0 di Olympia Stadion pada perlawanan peringkat kalah mati. Skuad Kenyan Murat yakin berjaya di hadapan pada minit ke-37 hasil jaringan Roma Fuller menewaskan penjaga gol Gianluigi Donnarumma. Switzerland hampir menambah gol pada babak pertama melalui sepakan percuma Fabian Rieder tetapi berjaya ditepis keluar Donnarumma. Gawang Donnarumma bolos lagi 30 saat selepas babak kedua bersama melalui sepakan Ruben Vargas. Azzurri cuba bangkit dengan memasukkan Matteo Retegui, Lorenzo Pellegrini dan Guardiola 2. Namun tiada separan jaringan terhasil sehingga tamat perlawanan. Di suku akhir, Switzerland akan bertemu pemenang antara England dan Slovakia. Dalam satu lagi aksi, tuan rumah Jerman mara ke suku akhir selepas menewaskan Denmark 2-0 pada pusingan 16 akhir yang dipenuhi drama di Dortmund. Babak pertama berakhir tanpa sebarang jaringan dengan permainan terhenti pada minit ke-35 susulan hujan lebat dari petir di Dortmund BVB Stadion. Memasuki babak berikutnya, skuad Klen Julian Nagelsmann mendapatkan sepakan penalti dan Kai Havertz menyempurnakannya pada minit ke-53. Jerman seterusnya menggandakan kedudukan melalui Jamal Musiala pada minit ke-68. Di suku akhir, Jerman akan bertemu pemenang perlawanan antara Spanyol dan Georgia. Aksi suku akhir pertama Piala FA, juara bertahan JDT tidak berdepan masalah menewaskan klub kedai Malaysian University dalam aksi suku akhir pertama di Stadium Sultan Ibrahim. Skuad Harimau Selatan menang dengan keputusan 5-0. Dalam aksi tersebut, pasukan Malaysian University selaku tuan rumah ketinggalan sampai minit kedua menerusi jaringan pemain JDT Corbin Ong. Gol kedua hadir pada babak kedua melalui rembatan jarak dekat pemain gantian Francisco Geraldes pada minit ke-48 sebelum menambah jaringan pada minit ke-61. Pemain pertahanan kebangsaan Syarul Saad turut mencipta nama selaku penjaring menusi tandukan pada minit ke-71. Penyerang JDT Romel Ramirez melengkapkan 5 gol skuad Harimau Selatan hasil jaringan pada minit ke-80. Malaysia University mencipta kejutan bagi meraih gol sagu hati melalui Muhammad Alif Najmi Razi pada minit ke-80 sebelum dibatalkan. Aksi timbal balik suku akhir kedua bakal berlangsung pada 5 Julai nanti. Ketua Jurulatih JDT Hector Vidoglio menganggap perlawanan tersebut medan untuk beberapa pemain seperti Syafiq Rahim, Syahmi Safari, Ramadan Saiful dan Junior Star. Daripada Syahmi Safari itulah yang berjaya mencari kedudukan Corbin Ong. I am happy with the performance for the player. Today play a lot of player for first game. But always I said that we have very good squad. All the players are in good condition. And today, a lot of players have the opportunity to show their skill. So I am happy with the team. We have very good squad, and now we need to train in this week. And after the week, we need to choose the right player for the next game. Sementara itu, Ketua Jurulatih Malaysia University Muhammad Farid Dewan telah menjangkakan keputusan berkenaan berikutan perbezaan jurang antara pemainnya dan JDT. Saya akan tukar new lineup. This is my rotation player lah untuk kami di MUFT, sama ada you perform atau tidak. So rotation player kami akan lakukan untuk dia menimba pengalaman lah di sini. So itu saya akan buat. Tapi tactical most probably sama lah. Kami dia akan open lah bersama JDT yang kita tahu bagus dengan passing play mereka lah. Aksi tiba balik jujur berlangsung pada Jumaat ini juga di Stadium Sultan Ibrahim. Dalam aksi lain, Kuching City FC meraih kelebihan tipis selepas mengejutkan juara 5 kali Selangor FC 2-1 di Stadium Negeri Kuching. Skuad kendalan Nizam Jamil terlebih dahulu membuka jaringan apabila penyerang Ronnie Fernandez memanfaatkan situasi kelang kabut di depan pintu gol Kuching pada minit ke-31. Kuching City berjaya menyamakan kedudukan melalui tonggak pertahanan dari Nigeria James Okwuosa yang pantas menyambar bola muntah selepas penjaga Sam Smallville selepas gagal menampak kemas tandukan penyerang Jordan Mintah pada masa kecederaan babak pertama. Jordan Mintah muncul viral buat pasukannya apabila pemain berusia 28 tahun itu menghukum kealpaan pemain pertahanan Selangor Syarul Nazim Zulfaqar yang mendada bola ke arah Sam Smallville sebelum dihidur penyerang dari Ghana itu untuk gol kemenangan pada minit ke-64. Kemenangan di lakar skuad Kelantan Aidil Syahrin Sahab pastinya memberi sedikit tonik buat mereka untuk berkunjung ke Stadium MBPJ pada aksi timbang balik 6 Julai ini.
Menteri Belia dan Sukan Hana Yeo berharap isu pakaian rasmi kontijen negara ke pelbagai tamasya sukan negara segera menemui titik noktah ia bagi mewujudkan suasana harmoni dalam kontijen negara menjelang Sukan Olimpik Paris 2024 pada Julai ini. Jelas Hana Yeo, beliau memaklumkan bahawa Majlis Olimpik Malaysia MOM akan melakukan penambahbaikan terhadap reka bentuk jaket rasmi kontijen negara dan menghormati badan induk itu sebagai satu institusi. Majlis Olimpik Malaysia juga telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka akan membuat penambahbaikan dan saya menghormati Majlis Olimpik Malaysia sebagai satu institusi. Seperti yang saya nyatakan, kita sudah kurang daripada 30 hari menjelang Olimpik. Saya tak nak masalah ini berpanjangan. Itu sebab kalau kita nak berdiri sini nak salahkan pihak A, pihak B, pihak C, dia tak akan habis. Ahad lepas pakaian rasmi kontijen negara ke pelbagai tamasya sukan berupa baju berkola, baju T dan jaket diperkenalkan sempena sambutan Hari Olimpik di sebuah pusat berbelah di ibu negara. Bagaimanapun rata-rata peminat sukan tanah air di media sosial meluahkan rasa ketidakpuasan hati terhadap rekan itu yang didakwa sedikit terbelakang dan tidak membagikan semangat berbanding pakaian rasmi digunakan kontijen negara sebelum ini. Penerjun wanita negara Nur Dabita Sabri akan membuat penampilan ketiganya pada Sukan Olimpik 2024 di Paris. Beliau akan beraksi menerusi lebihan kuota yang tidak digunakan atlet negara lain. Khabar gembira itu disahkan oleh pengarah teknikal Persatuan Renang Malaysia Brian Lixon Lomas. Jelas Brian pihaknya menerima email daripada Akuatik Dunia memaklumkan perkara berkenaan pada 5 petang semalam. Nur Dabita yang pernah bersaing pada edisi Rio 2016 dan Tokyo 2020 bakal menemani penerjun muda Bertrand Roddick yang muncul atlet pertama negara layak ke Sukan Olimpik 2024. Sementara itu, nasib seorang lagi penerjun negara Oizy Liang pula hanya akan diketahui sekiranya mendapat pemakluman daripada Akuatik Dunia pada 8 Julai ini. Susulan isu hukuman terhadap Selangor FC, Presiden FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin berkata Sultan Selangor Sultan Sharafudin Idris Shah telah memberi perkenan terhadap permohonan beliau untuk menghadap baginda. Menurut Datuk Hamidin, perkara itu dimaklumkan Setiausaha Sulit Sultan Selangor Datuk Muhammad Munir Bani. Jelas beliau tarikh untuk menghadap Sultan Sharafudin hanya akan diadakan selepas 7 Julai. Rabu lepas, Sultan Sharafudin menzahirkan rasa murka baginda atas keputusan yang dibuat Liga Bersifat Malaysia terhadap Selangor FC sehari sebelum itu. Ia termasuk hukuman denda RM100,000 selain pemotongan 3 mata dalam saingan Liga Super terhadap Selangor FC. Malaysia telah melakukan persiapan awal selaku tuan rumah Sukan Universiti ASEAN AUG pada tahun 2026. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sakmun, antara yang dilakukan adalah menghantar pegawai-pegawai untuk berkhidmat di AUG Surabaya Malang. Ketika ini AUG sedang berlangsung di Surabaya sehingga 6 Julai depan. Jadi ini adalah persediaan awal kita, saya sendiri dan juga pegawai kementerian datang ke Surabaya untuk melihat sendiri bagaimana penganjuran ini dibuat dan kita serba sedikit dapat buat benchmarking lah untuk kita nilai, untuk kita bawa nanti semasa penganjuran yang kita akan buat pada 2026. Selain itu, beliau yakin sasaran 35 pingat emas yang ditetapkan mampu dicapai. Kekayaan itu berdasarkan kutipan 10 pingat emas, 9 perak dan 15 pingat gangsa selepas 4 hari tamasya berlangsung. Perkembangan Sukan Malaysia Sukma Sarawak 2024. Kontingen Sabah mensasarkan kedudukan ketiga terbaik keseluruhan kontingen pada tamasya yang akan membuka tirai 17 hingga 24 Ogos ini. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Datuk Fairuz Rendan berkata bagi mencapai matlamat itu sasaran 40 pingat emas harus dicapai. Harapan kita untuk Sukma kali ini, semua atlet dan juga pasukan yang bersaing dengan bersungguh-sungguh. Kita akan hantar pasukan yang terkuat untuk memenangi ataupun membuat kejutan di Sukma Sarawak. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara Palestin, pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.